Alhamdulillah sihat. Syukran. Cerita yang menarik hari ini, Alhamdulillah saya bangun 4 pagi. Selalunya saya bangun dalam pukul 5, 5.30. Kan? Ha. Tak, jadi memang saya tak sesabat lah untuk nak berkongsi ilmu. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT dengan limpah dan izinnya. Hari ini hari masuk yang ketiga Ramadan bagi 1442 Hijrah. Ya, yang mana insya-Allah pada hari ini saya diamanahkan oleh pihak penganjur untuk berkongsi berkenaan tentang apa itu kesejahteraan minda dan spiritual yang dianjurkan oleh pihak IPG Melaka. Tahniah, terima kasih kepada pihak penganjur dan bagi saya ini adalah perkongsian ilmu, dan yang menganjurkan majlis ilmu ini Allah mengangkat darjat dan memberi 1001 limpahan rezeki untuk kita semua insya-Allah. Jadi seperti biasa, saya mohon para hadirin yang ada kat sini, biasanya saya akan mulakan dengan Al-Fatihah supaya dengan Al-Fatihah ini mendapat kerahmatan daripada Allah, dan Allah merestui majlis ilmu kita pada hari ini. Ya, sama kita mengaminkan membaca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, tuan moderator, slide saya ni dapat tak dipaparkan? Ada nampak tak sekarang ni? Okey, Alhamdulillah. Okey, saya teruskan. Okey, saya Dr. Muhammad Zahir Muhammad Zahir, merupakan pegawai psikologi dan juga kaunselor berdaftar yang bertugas di Darul Quran Jakim. Yang inilah sedikit pengenalan diri saya. Saya nombor KB 05563 PA 04903. Sebab apa saya maklumkan? Sebab biasanya orang akan tanya apa lesen, nombor lesen sebagai kaunselor. Of course, insya-Allah siapa yang menjadi kaunselor berdaftar perlu untuk mendaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Dan saya juga mempunyai tauliah D4 lah daripada pihak JAIS. Okey. Latar belakang saya ni, saya ada PhD dalam bidang kaunseling di UPSI, master dalam UNISHA. Dan untuk makluman para hadirin sekalian, background saya sebelum menjadi ahli psikologi, saya juga terlibat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai tenaga pengajar. Sebab saya punya first degree saya dalam bidang Environmental Health Science. Dan saya punya diploma dalam kesihatan persekitaran di Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan saya juga merupakan pengasas integrasi teori kaunseling spiritual, iaitu Tazkiyah An-Nafs. Dan insya-Allah berketepatanlah dengan perkongsian ilmu kita pada hari ini, saya akan kongsikan bagaimana integratekan teori kaunseling spiritual, yang mana bagi saya dunia hari ini, norma hari ini, perkhidmatan kaunseling, kita tak boleh memisahkan di antara konvensional dengan spiritual. Jadi bila kata saya buat dalam bidang penyelidikan PhD ini, saya dapati teori theoretical yang dipelopori oleh sarjana barat, apa salahnya kalau kita menggunakan elemen di Malaysia dan kita mengintegratekan dengan Islamic. Sebab dekat situlah saya nampak apakah gap ataupun kelompongan yang boleh kita mengguna pakai. Ini salah satu dia, tuan-tuan dan puan-puan.
Dan insya-Allah saya bertugas Darul Quran dah 6 tahun, dan banyak isu yang ditimbulkan oleh pelajar, dan insya-Allah Darul Quran kita ada program diploma, kita ada pensijian tahfiz, dan kita ada sarjana muda Al-Quran dan Sunnah. Dan kebiasaannya isu-isu pelajar Darul Quran ni adalah melibatkan kebanyakan dari segi akademik. Okey, kalau kata self esteem tu perkara yang biasalah bagi transisi remaja. Dan bagaimana tazkiyah an-nafs tu saya applykan kepada pelajar tahfiz, nanti saya akan kongsikan. Jadi alhamdulillah peranan saya Darul Quran juga, saya sebagai pembina modul dan juga pemantau lah dari segi postmortem program Transcam ataupun transformasi kecil menengah minda di Darul Quran. Dan alhamdulillah tazkiyah an-nafs ni kita telah proposekan ke peringkat perkaman international, dan memenangilah Iconvas dan gold medal juga di peringkat Kaunsil Islam Antarabangsa, insya-Allah. Dan nanti saya akan kongsikan. Jadi berbalik kepada tajuk utama kita, iaitu kesejahteraan. Okey, para hadirin dimuliakan, hari ini merupakan bicara sejahtera. Jadi kesejahteraan, kita tengok kat sini tuan-tuan dan puan-puan, bila saya rujuk kepada kita lihatlah kepada ilustrasi lah. Okey, kita tengok kesejahteraan, kita ada keluarga, yang mana yang ada berkahwin, ada keluarga, ada pasangan, anak, isteri. Okey, dan kesejahteraan, macam mana kita lihat dari aspek kesejahteraan. Okey, senyuman, kita tengok dari segi keseronokan. Bila kata kita seronok ni, of course lah kita tenang. Okey, dalam keadaan kita marah ni kita tak seronok kan. Jadi dengan kata lain, macam mana yang kita nak katakan aspek kesejahteraan. Jadi kita kena memahami dulu definisi dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok ilustrasi ni, tenang kan, bahagia kan, dan sejahteranya. Jadi bagaimana konseptual yang kita faham dengan sejahtera tu. Berbalik pula dengan punca tak sejahtera. Setengah orang di sini ada orang yang berkahwin, dia sejahtera. Ada yang tak berkahwin pun dia sejahtera. Okey, ada yang berkawan pun sejahtera, ada yang tak berkawan pun sejahtera. Jadi perbezaan sejahtera tu yang bagaimana kita faham. Dan kita merujuk kembali pada tidak sejahtera tu yang macam mana. Sampai satu peringkat, bila ada anak, okey, ada pasangan, pergolakan rumah tangga. Ada tak kita tengok anak kita ni sejahtera? Ada tak kita tengok adik kita sejahtera? Adakah kita tengok sesiapa pasangan kita sejahtera? Dan akhir sekali, kesejahteraan ni memberi kesan kepada apa? Tidak sejahtera ni memberi kesan kepada peningkatan buli. Bila kata di sekolah, pelajar, okey, yang mana kita katakan clarify dia sebagai pelajar deviant atau pelajar yang tidak sejahtera. Di rumah, apabila pasangan yang konflik, kesan kepada anak-anak, dan anak-anak sering dimarahi. Konfliknya di sini, tak sejahteranya apabila dia bawa perasaan dendam dia, perasaan marah dia ke sekolah. Dan apa berlaku? Pergaduhan, konflik dan sebagainya. Begitu jugalah kalau macam mana kita kata tak sejahtera, kita lihat dari segi pekerjaan. Hari ini kita dapati ramai di kalangan orang yang mempunyai kedudukan, ataupun bukan kedudukan, orang yang mempunyai satu power. Power yang kita katakan dia ada dapat meluluskan apa-apa projek ke, ataupun dia merangkumi dari segi aspek unsur-unsur pembawaan. Dan apa kesan dia? Kesan dia ke aspek psikologi manusia. Adakah kita mempunyai perusahaan yang tinggi tetapi sejahtera? Ada juga yang mana yang kita katakan tak sejahtera tu dari segi konflik keluarga kah, konflik di tempat kerja kah, dan sebagainya. Jadi di sinilah peranan kita sebagai kaunselor ataupun ahli psikologi dalam memberi definisi khusus kepada kesejahteraan. Jadi para hadirin yang muliakan, apa yang kita sentuh sikit hari ini, sejahtera tu yang bagaimana? Kalau kata kita ada boleh face to face, saya akan tanyalah soalan macam ni kepada Audin. Tapi bila kata kita melalui secara dalam talian ni, agak susah jugalah saya nak bertanya. Tetapi saya akan rujukkan ini definisi bagi sejahtera. Kesejahteraan psikologi ni merupakan sesuatu yang bersifat multidimensional. Makna dia dengan kata lain, dia adalah kepelbagaian. Jadi sejahtera ni kita tak boleh merungkap dari aspek objektif. Sebab dia lebih kepada apa? Dia lebih kepada subjektif yang tak boleh digambarkan.
Adakah kita lihat orang tu berkahwin, dia sejahtera? Adakah kita lihat orang yang tak berkahwin tu, dia tak sejahtera? Jadi, kesejahteraan tu sebenarnya dimiliki oleh individu dan masyarakat tu mempengaruhinya. Dan apabila kita berbalik kepada aspek kesejahteraan ni merangkumi aspek socialize, merangkumi aspek macam apa, pembawaan ataupun behavior seseorang. Okey. Dan kita lihat balik, sejahtera dari segi psikologinya seharusnya mempunyai mood dan emosi yang positif. Jadi contohnya perempuan, berbalik kepada mood. Okey, mood ini lebih kepada aspek kita nak atau tak nak, kita seronok tak seronok untuk hari ini. Jadi definisi bagi sejahtera ni, dia katakan hari ini saya seronok, esok saya tak seronok. Dia ada pasang surut. Jadi aspek kesejahteraan ni dia merangkumi dari segi aspek pembawaan kita. Contohnya, bagaimana kita nak katakan kita gembira, bagaimana kita nak kata kita bahagia, bagaimana kita nak kata kita bersemangat. Berbalik kepada kisah saya lah. Okey, tadi bila kata tuan moderator tanyalah, hari ini apa yang seronok, satu persoalan yang baik. Sebab itu adalah sebagai salah satu persoalan yang boleh menggambarkan bagaimana kita motivatekan pada diri kita. Jadi bila kita sentuh si aspek bahagia atau bersemangat, semangat, okay, apabila kita ada sesuatu task ataupun sesuatu apa yang kita nak sampaikan, kita lebih bersemangat. Sebab sejahtera ni dia melihat kepada diri kita, self-esteem kita untuk kita memberikan kepada orang lain. Sejahtera ni boleh katakan kita dalam perasaan yang mood yang gembira. Mood yang gembira yang bagaimana? Contoh, saya sebagai seorang guru katakan, saya bersemangat. Hari ini saya punya sasaran, saya nak bagi pelajar saya tahu contoh A, B, C. Saya nak tahu berapa ramai di kalangan pelajar saya ni memahami dia boleh hafal A, B, C. Contoh di peringkat inilah taskah. Jadi guru, okey, dia ada satu achievement, dia ada satu matlamat dia nak capai. Dan kesejahteraan, okey, kesejahteraan tu sebenarnya dia melihat kepada aspek apa yang saya nak bagi, positive thinking. Dan boleh katakan kesejahteraan ni apabila satu benda yang kita ada pada diri kita dan kita nak bagi pada orang lain. Sejahtera ni merangkumi aspek socialize kita. Kita merangkumi aspek apa yang kita nak bawa. Kita kena faham. Berbeza dengan rendah emosi dan negatif. Perasaan rendah, perasaan negatif ini terhasil apabila kita rasa tak dihargai. Perasaan tak dihargai dia macam mana? Kita dah buat petukul lumus, tetapi tidak ada satu kata-kata tahniah, terima kasih, dan menyebabkan kita rasa macam agak down. Adakah itu dikatakan tak sejahtera? Sebenarnya itu adalah definisi. Adakah itu katakan sejahtera? Sebab dia berbalik kepada self-awareness pada diri kita. Jadi sejahtera juga merangkumi aspek berpuas hati dengan kualiti hidupnya. Jadi para hadirin sekalian, saya tak pasti sama ada di kalangan saya faham di kalangan audien di sini pensyarah-pensyarah dan juga ada dengan pelajar kaunseling ataupun pelajar dan umumnya lah. Tetapi apabila kita lihat balik sejahtera ni sebenarnya dia umum pada dasarnya. Kita lihat dari aspek sebab kami di JPA kami akan buat satu soal selit lah berkenaan tentang kepuasan pelanggan. Jadi di situ kita dapati bahawa ramai boleh katakan konflik dalaman yang ada pada diri staff yang dia tak sejahtera. Maksud tak sejahtera ni, dia mempunyai satu potensi yang hebat tetapi dia tak boleh keluarkan potensi dia sebab dia tak diberi satu peluang dan matlamat untuk dia memberi bakti kepada organisasi. Jadi sejahtera ni kita lihat dari aspek pembawaan. Contohnya kita punch card masuk ke office, apa kita sasaran kita, apa yang kita nak buat. Sebagai seorang kaunselor pelatih, jadi saya ada logbook untuk saya nak tengok, saya nak nilai berapa banyak sesi kaunseling yang saya buat, konsultasi yang saya buat. Jadi sejahtera kita di sini adalah macam mana pencapaian kita ni, macam mana kita lihat dari segi rekod kita. Dan boleh katakan kesejahteraan ni sebagai seorang kaunselor, pengalaman saya lah dalam mengadakan sesi kaunseling, aku berhadapan dengan pelbagai isu, khususnya lah kes-kes yang membabitkan hal-hal peribadi. Biasanya hal-hal yang negatif ni kita jarang kita mau terima, kita mau dengar lah. Tetapi sebagai seorang kaunselor, apa yang saya katakan seninya dalam bidang kaunseling ni apabila
1,001 macam pun masalah klien, tetapi apabila kita dapat membantu, kita bagi yang terbaik dan hasilnya memberi satu kejayaan kepada matlamat klien, bermakna satu kekuatan yang ada pada diri kita, pada ini sekalian. Dan sejahtera yang kita umumkan di sini adalah kita seronok, kita bahagia, kita berpuas hati dengan keadaan kita, dan bukan hanya kita mengharapkan satu tempat, tetapi kita akan sentiasa lagi bertambah kebaikan kita. Jadi dengan kata lain, aspek kesihatan psikologi ini dia berfungsi secara positif, yang mana kita memiliki autonomi, kita mempunyai satu kebebasan untuk bertindak, kebebasan idea, kebebasan untuk kita berkongsi maklumat, dan kita punya makna dan juga hidup. Makna kita di sini adalah kita ada satu apa yang kita nak jadi. Jadi macam saya jugalah dari segi planning saya, dari kerjaya saya. Okey, dalam usia saya 20, masa 20 sampai 22 saya ada diploma. Saya sambung pengajian, okey, saya buat post basic. Saya sambung dari pengajian, saya buat degree, lepas tu master, sampai PhD. Kesejahteraan yang saya bawa ni sebenarnya adalah saya punya satu matlamat dalam perjuangan. Jadi that's why lah kita sebagai pembimbing, sebagai seorang kaunselor, yang penting sekali adalah matlamat kita dalam membantu diri kita dan membantu klien kita. Ini antara yang definisinya bagi kesejahteraan. Jadi bila kita sentuh aspek kesejahteraan minda, minda positif akan memberi keyakinan pada diri anda. Jadi macam mana kita nak katakan kita ni positif? Para hadirin yang dimuliakan, macam mana, okey, kita bayangkan sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, minda kita yang positif ni yang bagaimana? Bila kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pensyarah, sebagai seorang majikan, atau kita seorang sebagai pelajar sekalipun, first kali untuk kita nak ada kesejahteraan minda, okey, minda kita ni first kali adalah key, iaitu kawal emosi diri. Sebenarnya kita kawal emosi ni dia ada pelbagai kriteria dia. Nak mengawal emosi ni sebenarnya kita berhadapan dengan pelbagai delusion ataupun dilema. Sebenarnya dari segi pengalaman, dari segi pengetahuan, dari segi usia yang bertambah, kawalan emosi diri ni semakin matang. Jadi perbezaan di kalangan individu yang berumur 15 tahun ke bawah, emosi dia dengan 20-an. Beza pula 20-an emosinya dengan 25 hingga 30-an. Sampai emosinya sampai 40-an, 50-an, 60-an. Ada pelbagai kita pendekatan kawalan emosi. That's why lah dalam kajian saya sentuh sikit aspek EQ dengan IQ. Saya tak masuk pada SEQ sebab SEQ ni dia antara topik teori yang belum lagi diproposkan. Cuma hasil pada penyelidikan saya lihat kepada IQ dengan EQ ni adalah berbeza. Jadi that's why kalau kita nak katakan kawalan diri, kita letak kepada EQ. Macam mana EQ ni berfungsi? Emotion quotient ni adalah menentukan kejayaan seseorang. Ini menurut Goldman, 20% orang yang berjaya memiliki hanya IQ 20%, manakala EQ-nya, kejayaan seorang tu letaknya 80% terhadap EQ. Jadi kawalan emosi itu penting. Kawalan emosi yang macam mana? Keadaan bila kata kita marah, macam mana kita nak mengawal emosi kita? Apabila kita sedih, apabila kita bimbang, macam mana kita nak mengawal emosi kita? Jadi untuk menjadi budaya minda positif ni, minda sejahtera ni, bagaimana kita nak mengawal emosi diri kita adalah dengan kita tenang, kita cool, kita nak kata tenang ni dari segi aspek kita kawal diri kita, tenang tu. Okey, rasionalkan pemikiran diri, R. Kita kena ada rasionalkan pemikiran, rasional. Okey, bila masuk kepada REBT, sebab kajian saya berkenaan tentang teori REBT. Jadi dalam rasional pemikiran ni, irrational belief dengan belief system. Dalam B itu, konsep B itu, rasional pemikiran ni, sebab Alice dia letak kepada macam mana seseorang tu berhadapan dengan delusion, berhadapan dengan konsekuensi ni, tetapi berdasarkan kepada rational thinking. Bila kata orang tak rational, okey, pemikiran dia yang tak rational, dia menghasilkan tingkah laku yang tak rational. Jadi apabila rational thinking, pemikiran yang rational akan beri
behavior dia, tindak balasnya adalah positif. Jadi yang digambarkan. E, okey, kita elakkan duduk seorang diri. Bila kita sedih, kita elakkan diri dalam duduk seorang diri. Sebab bila kita sedih, kita perlu mencari sahabat. Kita perlu mencari seseorang untuk kita nak luahkan. Yang tu. Sebab dalam minda yang positif, bila kita duduk seorang diri, bermakna kita bermain dengan fantasi kita dan bimbang-bimbang akan benda delusion ataupun benda-benda yang kita jangka yang pelik-pelik tu akan hilang. Ini bila kita yang sedih ataupun depression. Ini amalkan aktiviti kecergasan. Apabila kita nak sejahtera minda, kita kena ada exercise. Di bulan puasa ni, adakah kita tak exercise? Adakah semata-mata kita berpuasa kita hanya duduk saja, kita tak bergerak sana? Sebab apa? Untuk time for time for free, time for rest. Tak boleh macam tu. Dalam bulan puasa, amalan aktiviti kecergasan kita adalah kita lebih kena bertenaga. Sejahtera minda, apabila kita tahu dalam bulan puasa, saya targetlah dalam bulan puasa, sebelum bulan puasa saya target, saya letakkan bulan puasa ni lah, bulan Ramadan yang mulia ni lah bulan kita energize, kita lebih bersungguh-sungguh. Bersungguh macam mana? Bersungguh menjadi orang yang hebat. Hebat yang bagaimana? Hebat kita memberi ilmu pada orang. Hebat kita ada duit, kita sedekah. Hebat kita, yang penting sekali, kita buatlah amal kebajikan. Dan lain-lain ibadah, solat sunat, baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Ini yang dikatakan takhali lah, kita mengosongkan jiwa kita. Takhali, kita memasukkan elemen spiritual, elemen berzikir. Ingat, pada waktu ni lah waktu yang cukup, yang terbaik lagi. Dan T ini adalah tingkatkan ibadah. Okey, bagi saya setiap bulan bukan hanya bulan Ramadan saja bulan Al-Quran. Al-Quran adalah setiap bulan, setiap hari. Tidak ada bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran adalah setiap hari adalah Al-Quran. Tingkatkan ibadah yang macam mana? Tingkatkan ibadah, kita buat kebaikan, kita solat, kita jauhkan daripada bercakap benda-benda yang lahir. Dan perbuatan kita ni, kita kena menjagalah mata, menjaga mulut, menjaga tangan, kaki dan sebagainya daripada kita terjerumus kepada kebinasaan. Ini adalah interaksi dengan orang lain. Jadi para hadirin sekalian, untuk sejahtera minda, kita kena berkomunikasi dengan orang lain. So, kita kena ada satu adaptasi dengan sesiapa saja, khususnya lah kita sebagai seorang kaunselor. Yang penting sekali adalah kita bertanya khabar, ucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas anda, doa yang terbaik. Dan F adalah kita ada matlamat, fokuskan matlamat. Sejahtera minda ni sebenarnya diletakkan kepada fokus pada matlamat. Kita ada fokus, kita ada kejayaan. Jadi kesejahteraan itu adalah penting. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada lagi masa. Tuan moderator, ada 15 minit lagi, boleh kita teruskan? Ada slide lagi ni. Okey, jadi insya-Allah dalam aspek tazkiyatun nafs, saya akan berkongsi. Yang ni ada lagi. Okey. Satu lagi, bila kita lihat balik tuan-tuan dan puan-puan, sejahtera minda ni, kita lihat pada definisi sebagai seorang pengamal kaunseling maupun pensyarah, maupun guru sebagainya, kita kena ambil elemen kreatif macam ni lah. Jadi bila kita sentuh sikit aspek menolong, perkhidmatan menolong ni tidak terkecuali kaunseling. So kaunseling dan psikologi ataupun bimbingan, kita kena memahami konsep-konsep dia. Apa itu psikologi, apa itu kaunseling, apa itu bimbingan dan kaunseling. Tiga terms ni adalah perkhidmatan yang menolong, perkhidmatan yang membantu. Walau bagaimanapun kita kena memahami aspek kaunseling, dia lebih kepada aspek secara bersemuka. Makna dia, klien tu lebih berpuas hati untuk mendapatkan sesi kaunseling. Dia kata kita melakukan sesi secara dalam talian, dia lebih pada konsultasi. Jadi dengan kata lain, saya tengok memang ada perbezaan pada hadirin sekalian. Ini pengalaman saya lah. Saya mengendalikan sesi kaunseling secara bersemuka dan sesi konsultasi secara dalam talian. Dua-dua ni adalah boleh katakan tools yang sama, sebab persoalan dan pertanyaan yang ni, tetapi gambaran tu adalah berlainan.
yang mana tu berlainan. Jadi bila kata kita lihat pada aspek kesejahteraan, ramai di kalangan klien yang berjumpa dengan kaunselor, melakukan sesi kaunseling, kita boleh dapati kesejahteraan ni dari segi aspek psikologi tu yang pelbagai. Macam mana dia duduk, macam mana dia bercakap, macam mana postur dia. Jadi itu adalah part-part of yang penting dalam aspek kaunseling. Manakala dalam talian klien, sebab saya dalam talian Nur juga, dan saya dapati banyak yang tidak sejahtera ni berlaku ketika waktu pandemik ataupun sebelum ni pun berlaku, tetapi benda ni tak diwar-warkan. Apa yang kita lihat balik, masyarakat yang berhadapan dengan isu-isu yang tertentu, dia menghubungi kaunselor yang dikatakan yang tak sejahtera tu, sebenarnya tak sejahtera tu sebab dia rasa macam terkongkong yang macam mana? Bila kata kita ada PKP, kita ada sekatan, tak boleh merentas negeri atau daerah pada waktu tu, of course lah kehidupannya akan jadi macam COVID fever lah. Maknanya dia hanya ada duduk, dia tak sejahtera. That's why lah baru saya memahami rupanya bila kata selama saya macam 3 bulan lah saya tak boleh nak saya tersadar lah masa tu, masa PKP kan, saya ada dekat kampung 3 bulan tak boleh balik ke Selangor. Jadi dalam keadaan yang kita tak nak bergerak sana sini, walaupun kita adalah segala-galanya, walaupun kita adalah duit, walaupun kita ada harta benda, walaupun kita ada family, tetapi sejahtera yang bila kata pengawalan tu, orang tak boleh nak ke depan, orang tak boleh nak bergerak, jadi dia dah mula tak sejahtera. Jadi kat situlah kita boleh memahami aspek macam mana behaviorism, macam mana pemikiran kognitif klien yang berhadapan dengan tak sejahtera. Tapi berbalik kepada konsep sejahtera, saya masukkan dalam perkhidmatan menolong. Saya mengintegrasikan teori kaunseling spiritual. Hari ini that's why lah dengan COVID ni berlaku, dengan Allah uji kita dengan pandemik COVID-19 ni, dan saya mendapat ilham yang mana sewajarnya prospek kaunseling hari ini yang mana kita banyak pakai teori konvensional dan kita applykan dalam kehidupan kita sebagai seorang kaunselor, kita perlu ada satu pendekatan spiritual. That's why lah bila saya kaji balik, saya tengok balik, tak banyak lagi kajian-kajian yang menyentuh aspek kaunseling integrasi, khususnya dalam aspek spiritual. Dan kita boleh katakan kita buat sesi kaunseling ni berdasarkan pada teori-teori yang dipelopori oleh sarjana barat di tempat dia. Sedangkan kita di Malaysia, masyarakat yang berlainan. Jadi kat sinilah saya tengok, rupanya perlu ada satu integrate teori. Jadi nak jadi kaunselor yang pakar, mesti kena ada teori yang kita kena sandarkan. Jadi that's why lah menurut Kat Lee 2007, model pembinaan modul ni yang dikatakan untuk berjaya, pakar klinikal REBT, Rational Emotive Behavior Therapy ni perlu mengambil kira budaya yang berbeza, pelanggan yang berbeza dengan pelbagai jenis masalah seseorang. Jadi kita kena inovasi, kita walaupun kita sandarkan kepada teori konvensional, tetapi pada masa yang sama kita pun perlu ada satu elemen yang baru. Elemen baru ni lah yang kita menampakkan, kita menempelkan ataupun kita memasukkan elemen spiritual yang ada dalam teori berkenaan. Jadi bila saya lihat balik tuan-tuan dan puan-puan, dalam REBT ni dia banyak memberi penekanan dari sikit-sikit emosi, pemikiran dan tingkah laku. Tapi lebih daripada pemikiran, jadi at least lebih daripada pemikiran, belief system dia, pemikiran dia dari aspek kognitif, at least dia percaya hanya beri tumpuan terhadap pemikiran saja sudah memandai untuk menghasilkan tingkah laku yang baik. Jadi di sinilah saya mengkaji citation banyak-banyak katanya, dia merawat dari aspek dispute dekat bahagian mana? Bahagian belief system. Sedangkan teori konvensional dia lihat kepada aspek kognitif, pemikiran, logik akal. Adakah logik akal hari ini orang mempunyai ilmu yang tinggi? That's why lah dia mempertikaikan agama berdasarkan pada logik akal. Jadi adakah bila kata kita tak kuat iman kita tak kukuh kita punya akidah kita,
kita mudah lari. Masyarakat hari ini dia mempertikaikan, dia dah mula mempertikaikan dari segi hukum hakam, dia mempertikaikan dari segi aspek duniawi, dia mempertikaikan aspek dari segi akhirat dan sebagainya. Sebab hari ini masyarakat dah mempunyai ilmu yang tinggi sampai satu peringkat dia mencari makna dalam kehidupan. Jadi bagi saya lah, masa saya buat kajian, Ahli Bait ni dia kurang perasaan, dia kurang menekankan aspek perasaan, sedangkan perasaan bukan emosi, dan emosi ini merosakkan tingkah laku. Yang bagaimana ni? Okey, dalam Al-Quran menggambarkan berbentuk emosi pada manusia. Emosi takut dalam surah Al-An'am ayat 15, Al-Zumar ayat 14. Kita ada emosi marah, emosi sedih dan berduka cita, emosi benci, emosi kasih sayang, cinta dan sebagainya. Jadi di sini kita letak kepada emosi tanpa kita melihat segi aspek kalbu, hati. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sekalian, apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyah, bersungguh-sungguh, an-nafs, penyucian nafs kita dalam hati. Dua terms yang berlainan. Sama ada kita kata, setengah orang mengandaikan nafs ni hati, setengah orang kata jantung, kalbu, kabdun, hati. Dua-dua yang berlainan. Jadi di situ yang menjadi satu pertikaian. Sebab benda-benda ni lah sebenarnya ilmu Allah. Bila kata saya kaji balik, apabila rupanya memanglah bila kita belajar, bersoal jawab, bertanya, mencari guru, kita telah membuang kejahilan kita. That's why lah kenapa kita sebagai orang Islam dituntut dalami ilmu, pelajari ilmu. Ilmu Allah ni cukup luas. Walaupun kita ni dah kita rasa makam kita cukup tinggi lah, tetapi sebenarnya banyak lagi ilmu yang kita masih kosong. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kaji balik satu persatu, saya debate lah dalam saya punya perbahasan dan sebagainya. Sebab ada yang macam tu, Rogers letak kepada Alice dia letak kepada kognitif. Apa pula yang kita nak masukkan dengan hati? Okey. Jadi di sinilah menjadi salah satu perdebatan lah bagi saya. Bagi saya ini adalah salah satu theoretical yang perlu kita sandarkan. Di mana hebatnya Islam? Di mana kualitinya Islam? Di mana tazkiyah nafs yang dipelopori, yang dikarangkan, dikaji, dihasilkan oleh Imam Al-Ghazali yang menyentuh aspek-aspek hati. Sebab dalam agama kita, apa jua keadaan, orang tak tanya apa yang kamu fikir, tetapi orang tanya apa hati. Apakah hati ni yang macam mana? That's why lah hati ataupun kalbu ni tak boleh dirawat semata-mata dengan hanya memberi sistem kepercayaan pemikiran. Ya, bermakna dengan kata lain, dari segi pemikiran kita ni, kita logik akal, frontal lobe, bahagian depan ni, pemikiran ni, biasanya orang yang berfikiran yang ni, orang yang bijak pandai, kadang-kadang dia tak menggunakan hati. Dia akan menggunakan pemikiran untuk manipulatekan. Dia akan gunakan kesempatan untuk meraihkan kekayaan pada dirinya tanpa dia melihat hati. Dan sebenarnya hati itu memandu kita untuk sentiasa tenang. That's why lah dua terms yang berlainan para hadirin sekalian. Bila kata saya kaji balik satu persatu, bila kata kita melihat klien ni, bila kita bersembang, kita kata logik, kita fikir, dia akan fikir, betul jugalah, betul juga. Tetapi tak lama. That's why lah bila kata orang kata buat sesi counselling, tapi masih lagi klien macam tu juga. Buat sesi counselling, masih lagi dia nampak dunia dia, tapi sebenarnya tanpa dia sedar hati. That's why lah saya tak kira lah klien yang pelbagai. Biasanya bila isu yang berbangkit tentang diri dia tak akan sebut hal-hal. Bila kita sebut bab agama, bab solat sebenarnya, dia kata saya pun solat tapi saya jarang solat. Saya apa jua pun saya cubalah, tapi saya tak reda. That's why lah kat situ yang saya nampak hati. Bila kita berhadapan dengan apa-apa tekanan, kita berhadapan dengan apa-apa delusion, sebenarnya hati kita yang macam mana. That's why lah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa ni merangkumi aspek segenap dalam kehidupan manusia.
khususnya lah kita sebagai kaunselor, sebagai pembimbing, sebagai practitioners ataupun sebagainya, tazkiyatun nafs ni adalah merupakan salah satu intipati yang perlu masuk dalam elemen kaunseling hari ini. Para ini sekalian, saya masukkan lagi ya. Boleh ya moderator, ada masa sikit? Boleh? Okey. Okey, ini saya gabungkan ini kalau kata tuan-tuan perempuan dapat faham okeylah. Kalau tak dapat faham boleh tanya saya lagi. Boleh kontak saya ni, saya 013-828-0971. Boleh hubungi saya. Saya letakkan pada konsep A, B, C, D, E, F. Menurut at least dia letakkan kepada konseptual A, B, C, D, E, F. Konsep A adalah kejadian, peristiwa berbentuk fakta. Dan saya integratekan REBT dengan tazkiyatun nafs ni dengan alam, roh dan dunia, iaitu hakikat kejadian manusia. That's why lah kita kena lihat balik siapa diri kita, daripada mana kita datang. That's why barulah kita mengenali kehidupan kita ni, apa kekuatan, apa kelebihan, apa kekurangan yang ada kita. Dalam belief system ni, letak pada belief system ni pada rational belief dengan irrational belief. Tapi dalam tazkiyatun nafs ni, dia letak kepada hati ni. Hati yang macam mana? Hati yang baik ataupun hati yang tak baik. Mazmumah dengan mazmunah. That's why lah, kat situlah perbezaan kognitif dengan hati. So hati tu sebenarnya, kita sentuh hati ni kat sini, hati ni berbentuk jirim yang kita tak nampak. Dia adalah letak kepada kehidupan manusia. Dia letakkan kepada nawaitu kita. That's why lah, kalau kita berfikir logik akal, oh betul juga. Tetapi hati tu yang macam mana? Benda ni menjadi salah satu subjektif yang kita sebagai seorang kaunselor kena memahami. Okey, aspek psikologi yang terhasil C ni, kesan frekuensi ni, kesan daripada pemikiran dia menghasilkan, menyebabkan tidak sejahtera. Ini kita masukkan aspek tak sejahtera. Tak sejahtera yang macam mana? Tekanan perasaan, kita ada kemurungan, kita ada anxiety, kita ada OCD, kita ada pelbagai. Tetapi bila kata kita lihat balik dalam konsep Islam, dalam Ma'rifatun Nafs ni, baru kita faham tanda-tanda penyakit hati inilah puncanya orang jadi macam ni. Antaranya cintakan dunia dan lupakan Allah SWT. Sebab bila kata kognitif ni pemikirannya, oh logik akal, bijaksana, bijak pandai, tapi pada masa kita lupa Tuhan, kita akan bersaing dengan orang lain. Kita rasa kita yang terbaik, kita menghasilkan diri kita sebagai seorang yang riya, ujub, akulah segala-galanya, tergopoh-gapah dan sebagainya. Kat situlah kita lihat dari segi aspek permasalahan utama di kalangan macam apa yang berhadapan dengan isu ni. Jadi dispute ni, dispute ni bila kata kaedah merawat menggunakan berhujah, kita membetulkan pemikiran. Tetapi dalam Islam letak kepada taqali, membersihkan hati. Kita mujahadah al-nafs. Kita buang sifat-sifat yang tercela. Kita buangkan perasaan riak kita. Kita buangkan perasaan isu aku ni. Dan banyak dosa-dosa kita lakukan. Kita masuklah kepada elemen tahali, iaitu pengisian hati. Dengan berzikir, kita berbuat baik, kita zakat. So dalam bulan puasa yang mulia ini, para hadirin sekalian, saya bila kata saya tengoklah ada orang itulah baru-baru ni kan, sebelum puasa, sehari sebelum puasa, kita tak sempat pergi nak beli kurma. Kena-kena tengok ada kawan dia hantar kurma, dia bagi kurma, dan dia pun bukan bagi pada saya seorang je, malah bagi setiap orang. Terfikir juga, sebenarnya kita ni ada duit, kita ni ada, tapi kita ni berkira sangat. Jadi waktu yang terbaik ni lah, kita ada apa-apa duit ringgit, kita zakat. Apa yang kita ada, kita, duit tu bukan hak kita, tetapi hak orang lain juga. Jadi Allah nak tengok kita sejauh mana kita bersifat pemberi, penyayang dan sebagainya. So that's why lah kat situ lah kita masuk elemen D dalam tazkiyatun nafs. Dan ini adalah kepercayaan baru. Bila kata emosi yang stabil, bila kita buat sesi kaunseling, klien mendapat insight, barulah kita masuk aspek tazkiyatun nafs ni adalah muhasabah. Kita menilai diri kita balik, menilai untung dan rugi, apa yang kita lalui, apa yang kita dapati, macam mana kita menilai diri kita. Dari segi aspek redonya, ini adalah konsep redo yang kita masukkan. Bukan mudah tuan-tuan dan perempuan untuk kita nak memahami konsep redo kepada klien yang berhadapan dengan isu. Sebab pengalaman saya ni, saya boleh kata saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan, sebab memang saya ada kes
dalam tempoh sebulan, yang mana kes klien yang rujuk dengan saya ni melalui dalam on telefon lah, senang dalam telefon lah, sebab dia duduk di apa, di wilayah Semenanjung. Okey. Dan dia pun berhadapan dengan isu pasangan. Okey, boyfriend dia bercinta-cinta. Lepas tu pada hari yang sama diam. Rupanya dah bertunang dan kahwin dengan orang lain. Jadi dia tak dapat menerima konsep redha tu sebenarnya. Jadi alhamdulillah, 3-4 kali sesi yang saya buat, pada akhir sekali konsep redha tu dia nampak. Dan sebenarnya bila kata dia nampak tu, kat situlah tazkiyatun nafs tu berputik, tuan-tuan dan puan-puan. Dan dalam F tu Alice diletak matlamat baru, hanya dunia, tetapi dalam tazkiyatun nafs Al-Ghazali letak al-sa'adah, iaitu menuju kebahagiaan. Macam mana menuju kebahagiaan? Menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Dan sebab itu adalah elemen yang perbezaan di segi aspek tazkiyatun nafs dengan conventional theory. Hadirin mulakan, ini antara konsep kerja konsep yang saya bentangkan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya ada buat satu modul lah. Okey, ini antara modul yang saya hasilkan. Modul ini dia ada berkisar lah dari segi aspek naratif lah, konsep macam ni. Okey, yang ni tuan-tuan dan puan-puan, saya amat maklumkan tuan-tuan dan puan-puan dapatkan modul saya ni, sebab modul ni saya menceritakan macam mana konsep A, B, C untuk kita merawat klien, dan D ni macam kita disputekan, E ni apa hasil yang dapat, dan F tu kesan psikologi yang apa dia punya the new feeling apa matlamat. Dan saya membangkitkan isu motivasi dan resiliensi dalam variable saya ni. Jadi buku modul ini merupakan salah satu modul, kalau kata kita sebagai seorang kaunselor, seorang practitioner, seorang fasilitator, buku ini adalah sebagai salah satu panduan guideline kita untuk melaksanakan aktiviti kita ni adalah berbentuk kelompok bimbingan. Dan kat sini ni untuk klien ni, setiap klien ni wajarnya dia dapat, sebab kat sinilah klien dia akan semak balik. Kat sini saya masukkan dengan REBT, dengan tazkiyatun nafs, dari segi aspek macam mana dia nak berkembang dari segi membantu klien. Dan sebenarnya alhamdulillah, ini merupakan salah satu inovasi integrasi kaunseling yang pertama di Malaysia. Dan saya tak pasti sama ada di dunia dan sebagainya, tapi saya target conventional teori dengan Islamik ni merupakan salah satu integrasi teori yang baru di dunia. Ini yang saya target, dan that's why lah saya katakan hari ini belum ada lagi teori kaunseling Islam. Belum ada lagi, kita ada model kaunseling. Theoretical ni insya-Allah. That's why lah insya-Allah suatu hari nanti kita akan menghasilkan satu teori kaunseling Islam yang dipakai oleh seluruh manusia, seluruh dunia. Dan tak terkecuali orang yang bukan Islam pun wajar untuk menggunakan teori berkenaan. InsyaAllah doakanlah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini penghasilan ini yang saya proposekan. Modul berkenaan, modul ni telah dipatentkan dan berjaya memenangi gold medal di peringkat perkamal international, dan gold award di peringkat inovasi kaunseling persidangan kaunseling Islam antarabangsa tahun 2020. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini antara buku. Kalau nak dapat, okey, harga, tuan-tuan dan puan-puan, buku ni kalau kata kita nak kata harga ni mahal lah, bagi saya mahal tu tak semahal dengan saya merujuk 13 orang panel pakar untuk menilai modul ni. Dan setiap modul-modul ni saya buat secara ni lah, macam apa, teruk lah saya cakap. Bukan teruk macam mana, nak dapat ilmu ni bukannya mudah. Jadi selama 4 tahun kajian saya ni terhadap modul berkenaan, inilah penghasilannya. Jadi tak worry tuan-tuan dan puan-puan untuk memiliki modul berkenaan, sebab bagi saya modul ini kita akan garapkan, kita akan guna di seluruh Malaysia, insya-Allah. Dan klien yang saya buat melalui kuasa eksperimen ni adalah di kalangan pelajar tahfiz di Darul Quran. Okey, ini salah satunya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan boleh apply di IPG kepada kaunselor, kepada klien, pelajar kaunseling dan sebagainya. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah
Saya ingin berkongsi juga sikit lagi lah. Nanti kalau ada sebarang pertanyaan, soalan, boleh isukan uh, dah bagi peluang kan sampai 10.30. Okey, saya nak proposekan juga tuan-tuan dan perempuan, alhamdulillah ini tahun penghasilan modul saya ni tahun 2000 dan 2019 sehinggalah 2019 hingga 2020. Dan alhamdulillah bagi tahun 2010 saya telah menghasilkan 10 buah buku, dan 10 buah buku tu saya tak buat cetakan, sebab bila kata cetakan harga tu tinggi lah. Harga tu tinggi, yang pertama tinggi, yang kedua tu accessible lah nak dapat tu mungkin sebab saya tak letak di kedai-kedai buku, tak nak buku saya, nak ilmu ni kontak saya dan dalami ilmu ni bersama dengan saya. Dan kali ini saya telah menghasilkan 10 buah buku yang berbentuk e-book, dan e-book ni lebih cepat dan lebih pantas tuan-tuan dan perempuan dapat. Antaranya ini antara 10 buah e-book yang telah saya hasilkan. Para hadirin dimulakan, dalam buku yang pertama saya letakkan pendekatan kaunseling. Ini bukan salah satu kajian kes yang telah saya buat. Kalau orang tanyalah ada tak membuktikan dan sebagainya, of course memang ada bukti. Saya buat kajian saya secara kuasa eksperimen terhadap pre and post kepada klien pelajar, dan juga saya buat pre and post dan juga kesan dari aspek menggunakan teori REBT Tazkiyatun Nafs ni kepada satu program yang saya buat di kalangan di kalangan klien yang tertentu, dan hasilnya memang ada kesan dia. Okey, ini merupakan e-book REBT dalam proses menolong tuan-tuan dan perempuan. Dapatkanlah e-book ni, sebab REBT ni saya menceritakan apa itu REBT dan proses menolong. Yang kedua, tazkiyah nafs dalam proses menolong. Kat sini kita dapat tahulah, tuan-tuan dan perempuan akan lebih tahu macam mana yang dikatakan dengan tazkiyatun nafs. Okey, Al-Ghazali. Lepas tu, yang e-book yang ketiga ni saya dah integratekan teori kaunseling spiritual. Jadi yang mana ini merupakan sasaran saya lah, yang mana saya gabungkan REBT dengan tazkiyatun nafs menjadi integrasi teori spiritual yang pertama di Malaysia. Dan saya ada 3 variable nak lihat dari segi kesan terhadap motivasi, kesan EQ dan kesan resiliensi. Jadi kat sinilah tuan-tuan dan perempuan dalam boleh dapatkan dalam e-book teori motivasi dan perbuatan menolong. Saya pun ada cerita juga dalam EQ, apakah EQ pemikiran, Goldman dan sebagainya, dan sampailah ke peringkat resiliensi, daya tahan, daya juang, kejayaan pelajar. Dan hasil daripada penulisan saya ni, saya telah membina modul integrasi kaunseling spiritual. Jadi baru kita membina. Jadi tuan-tuan dan perempuan kalau nak buat modul, boleh pelajari dalam macam mana kita nak membina modul integrasi spiritual yang telah saya buat. Dan hasil daripada modul berkenaan, modul ni kan saya proposekan juga apakah implikasi theoretical modul integrasi kaunseling ni, kaunseling spiritual ni, apakah kesan. Jadi yang kata perbezaan pre and post dan kesannya ada dalam modul ni. Dan insya-Allah modul integrasi kaunseling spiritual ni saya letak pula kajian lanjutan terhadap gagasan baru. Jadi secara rumusan kat sini keseluruhan apa yang kita buat dari segi aspek integrasi teori ni, kita cadangkan, kita proposekan kepada pelajar master dan PhD untuk mendalami ilmu tazkiyatun nafs, dan kita menggunakan teori conversion ini, kita pairkan, kita tak boleh buang teori sebagai pakar kaunseling. Kita tak boleh buang teori conversion sebab dia guna oleh satu dunia. Cuma kita sebagai perspektif Islam, kita menggunakan Islam tu, dan kita boleh bangunkan konseptual Islam ni dengan lebih baik, dan terbukti ada kesan dan hasilnya. Tuan-tuan dan perempuan, yang tu yang saya katakan dapatlah ibu. Dan okey, sempena bulan puasa ni, harga kalau kata tuan-tuan dan perempuan, akses dalam www.tazkiyannafs.com, harga bagi setiap buku ni dia ada pelbagai. Jadi saya tengok balik keseluruhan, sebab saya langgan dengan franchise, saya kena buat bayaran sebanyak 200 untuk total 10 buah buku. Tolak diskaun, okey, kita ada 10 buah buku, tolak diskaun hanya 150. Tapi untuk package
directly pada saya. 10 buah e-book direct pada saya hanya RM100 saja untuk nak dapat ke 10 buah e-book. Ini antara tawaran bagi saya lah. Sebab saya kaji, saya belajar, dan of course lah macam apa, harga ni tak sepadan dengan hasil yang telah saya lakukan, dan ini merupakan salah satu ilmu baru, ilmu gagasan teori baru di Malaysia. Dan saya adalah pengasas kepada integrasi teori RABT Tazkiyatun Nafs. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sekian saja untuk hari ini. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk pada saya, dan sebarang pertanyaan, persoalan, boleh kita bersoal jawab. Okey. Moderator Cik Madin, Mahdi. Okey. Okey. Amin. Okey, boleh? Menyalahkan diri sendiri. Okey. Alamak, sangkut. Sekali lagi. Okey. Okey. Soalannya berkisar self-esteem lah. Macam tu. Self-esteem dia rasa macam dia macam mana? Ya, self-esteem lah. Okey, yang ni okey yang ni lah yang biasanya lah saya conduct lah. Biasanya klien yang berhadapan macam ni sebenarnya dia ada peristiwa yang terdahulu lah. Khususnya ini the real case lah. The real case, klien ni akhir sekali saya rujuk kepada, yang ni sampai peringkat ni lah. Dia, tapi sebab dia tak dapat, dia rajin untuk salah diri dia sampai dia depressed, sampai dia tak tidur malam, boleh kata 4 bulan. Dan saya rujuk kepada psikiatris lah, nak tengok rupanya dia ada isu-isu yang tertentu. Dan berbaliklah kepada diri seseorang bila kata dia berhadapan dengan akulah puncanya, akulah antara kumpulan ni. Okey, kumpulan ni yang gagal ni kerana aku. Bermakna akulah bersalah. Ya, aku bersalah. Jadi persoalan kat sini bagaimana nak elakkan, macam mana? Yang tadi moderator tanya tadi, macam mana nak kawal. Okey, macam ni kaedah pengawal itu yang berbalik kepada kesejahteraan. Bagaimana kita nak mengawal? Berbalik kepada konsep yang saya bawa tadi tu. Okey, ambil dia punya kaedah macam ni. First kali, kawal diri, kawal emosi diri. Apabila kita rasa kita lah puncanya, kita tenang. Biasanya sifat yang terkopoh gapah, dalam tazkiyatun nafs tu, bahagian orang yang terkopoh gapah ni lah menyebabkan sakit. Kita kena keadaan yang tenang. Kawal diri, keadaan yang tenang ni betulkah? Jadi kita masuk rasional. Kawal diri, okey, bila kita kawal diri, kita tenang dulu. Apabila kita rasa kita kawal diri, tanya soalan balik. Betulkah aku puncanya? Kalau betul, kenapa jadi macam ni? Rasionalkan pemikiran. Rasionalkan pemikiran. Kita first kali kawalkan diri, soal balik, betulkah aku buat tindakan macam ni? Jadi kalau kata kita rasa betul ke tak sebagainya, ambil pen ke pensel ke, ambil kertas, tulis. Apa kesalahan yang aku buat? Tengok balik. Dan hasil kita buat yang ni, janganlah kita hanya duduk seorang-seorang saja. Jumpa kawan ataupun jumpalah kaunselor. Jangan kita duduk seorang-seorang diri. Jumpa kaunselor, jumpa kawan, cuba bincang. Saya macam ni, saya rasa diri saya ni.
macam mana yang saya nak buat nah? Bermakna kita luahkan. Tapi kalau kita tak mampu luah sangat, kita tulis dekat kertas. Tulis tu adalah sebagai express. Kalau kata art terapi pula, ambillah lukisan apa-apa, kita drawing dan sebagainya. Itu sebagai salah satu kita nak luahkan perasaan bersalah kita ni, betul tak? Sebab bila kita bersalah ni, kita dah express kan, kita keluarkan perasaan sakit kita ni, kita dah rasa tenang. Jadi kat situlah dia punya KRE. Jadi penting sekali bila kita dah tenang, kita buatlah apa-apa aktiviti. Janganlah kita duduk sorang-sorang. Kita buatlah, contohnya kalau kita masak, rajin masak, kita masak lah. Kalau kita bersembang pun jangan panjang-panjang sangat. Cuma apa yang paling terbaik adalah kita buat benda yang kita hobi, kita seronok kita buat. Kita buat satu benda yang kita rasa itu beri motivasi pada kita. Sampai peringkat kita dah buat semua, kita dah puas hati, kita tingkatkan ibadah, dekatkan diri kita dengan Allah SWT. Sebab konsep kita ni, kebanyakan kita ni agak, bila kita stres, kita takdir, kita redha tu, konsep redha tu, makam redha tu sebenarnya, Masya Allah. Kalau kita ni betul-betul kita dah alami perasaan ni, bermakna kita rasa tenang. Dan of course lah, yang tu lah yang saya rasa saya dapat membantulah dari segi persoalan dan jawapan dia. Okey. Ya, insya-Allah. Okey, ada lagi soalan? Okey. 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 Okey, bagus. Ini persoalan ni, contohnya lah, hari ni kebiasaannya dalam viral lah. Sama ada kita bersembang, kita luahkan dalam Facebook, ada jugalah anasir-anasir ni dia akan komen. Kita luahkan dalam YouTube, ada juga anasir-anasir yang tertentu dia luahkan. Ataupun apa-apa kita buat pun orang tak seronok, orang tak suka. So, kalau orang tak seronok, kan, persoalan kita ni tanya balik, patutkah saya postkan benda-benda macam ni? Patutkah saya proposekan macam ni? Kita kena tengok dari segi situasi lah. Benda yang baik, kalau kita post benda yang baik, kenapa kita nak takut kalau ada orang komen? Unless kalau kata kita post benda-benda yang menyebabkan sensasi, of course lah orang akan defect balik, orang akan argue kita balik. Jadi dua terms yang berlainan. Jadi andai kata kalau kata kita menyampaikan apa jua kita buat benda yang positif, kita tak boleh nak takut. Sebabnya yang paling penting sekali kita letak, aku buat ni untuk apa? Kalau kita bagi sesuatu perkara yang bagi manfaat pada orang untuk kebaikan, saya yakin tidak ada satu unsur-unsur yang mencela kita. Itu yang benda yang positif. Andai kata benda yang negatif, orang cela kita. Andai katalah kita buat baik pun tapi orang cela, bermakna celaan orang tu adalah motivasi untuk kita. Motivasi yang bagaimana? Celaan orang, kejian orang, umpatan orang ni sebenarnya menjadikan kita lebih kuat. Dan muhasabah dari kita ni, menjadi kita ni dekatkan dengan Allah SWT. Sebab manusia, dia tak akan sentiasa puas dengan kedudukan yang sedia ada. Tetapi berbalik pada diri kita, kalb kita, hati kita, adakah aku buat ni kerana Allah ataupun aku rasa aku nak riak? Soalan kat sini, biasanya apabila orang akan defend kita, orang akan propose kita ni sebab orang tak senang dengan kejayaan kita. Apa jua kita buat, kita kena bersandar balik. Kita sandar balik dengan Allah SWT. Dan barangkumi aspek sejahtera, sebenarnya sejahtera kita ini apabila kita dapat menerima qada dan qadar Allah SWT. Jiwa kita tenang. Ingatlah sekali saya kata, tidak ada apa-apa yang kita rasa seronok dalam dunia melainkan kita sentiasa seronok dengan hidup kita kerana Allah SWT. Jadi dekatkan dengan Allah Ta'ala, jiwa kita tenang, sejahtera kita sebab kita dengan Allah SWT. Okey, ada lagi soalan? Boleh? Okey.
Okey. Okey, okey. Apa yang saya faham soalan ni, okey, apa yang saya faham soalan ni, dia tak percayalah, dia tak macam mana orang nak percaya kita. Sedangkan kadang-kadang kita akan ceritakan isu tu pada orang lain. Okey. Ini biasalah yang di clarifykan oleh mana-mana klien lah, masa sama ada di peringkat sekolah, budak-budak sekolah masuk ke U dan sebagainya. Benda ni yang saya dapat input lah. Isu macam ni, ini pengalaman saya lah, untuk para hadirin sekalian, sebagai seorang kaunselor. Sebab saya sebelum saya jadi kaunselor atau ahli psikologi, saya pun tak tahu apa itu counselling. Saya tak tahu apa itu counselling. Yang saya tahu, counselling itu adalah motivator. Orang yang pandai bercakap adalah counselling. Jadi bila orang pandai bercakap adalah counselling, dia bermain dengan isu. Dia bermain isu, dia ceritakan isu kawan ni. Okey, saya ni, bermakna orang kata, oh, rupanya counselling ni, kaunselor ni tukang cerita masalah orang pada orang lain. That's why lah ramai orang tak percaya, orang rasa macam argue dengan kaunselor. Dan macam mana kita sebagai seorang kaunselor pula, adakah kita ni berhadapan dengan isu, kita pun tak ada isu, kita tak ada masalah. Ini yang okay, jawapannya satu saja. First sekali, ilmu. Sebagai seorang kaunselor, sebagai seorang pembimbing, kita perlu ada ilmu. Ilmu kita adalah ilmu kesabaran. Kita kena mengenali diri kita dulu. Ma'rifatun nas kita, mengenali siapa diri aku. Klien pula, kalau dia tak percaya pada kita tak boleh memaksa. Itu terpulang bagi dia kalau dia nak percaya atau tak. Kita sebagai seorang kaunselor, klien yang berhadapan dengan isu, kita menerima tanpa syarat. Ini konsep Carl Rogers pula. Walau bagaimanapun, apa yang saya sentuh kat sini, macam mana kita nak memahami orang nak percaya pada kita, okey, adalah kita letakkan informed consent. Jadi bila kata dia nak buat ikan kita, okey, kita letakkan, okey, ini adalah persetujuan termaklum. Dan kalau kata saya pecah rahsia ni, bermakna saya tak amanah, dan tuan, puan boleh saman saya. Itu that's why lah counselling ada informed consent. Macam tu juga dengan klien, kalau dia rasa macam tak confident dengan kaunselor berkenaan, tak perlu untuk buat sesi. Sebab sesi counselling bukan dipaksa. Tapi kalau kepercayaan, macam mana dia nak percaya? Soalan macam mana dia nak percaya pada kita? Dia nak percaya pada kaunselor adalah melalui, okey, kaunselor tu betul tak dipercayai. Bukan mudah orang nak percaya pada kita. Yang sebenarnya kaunselor tu, kita sendiri kalau kita nak bantu, kita kena letakkan satu, saya bantu kerana Allah. Saya bantu kerana Allah, dan apa jua keadaan, kita bagi tahu, saya bantu dan saya tak cerita pada orang lain. Tapi benda tu adalah subjektif. Itu adalah subjektif. Apa jua keadaan lah, tuan moderator, bagi saya pengalaman, kita tak boleh memaksa klien untuk percaya pada kita. Kita tak boleh memaksa klien untuk suka pada kita. Melainkan kita sendiri yang perlu genuine. Kita perlu tulen dalam perhubungan. Kita tak boleh berlakon, kita tak boleh menipu, dan kita sesekali tak boleh menceritakan kepada orang lain. Ada kata kita bercerita, bermakna kita tak amanah. Dan that's why lah kaunselor yang ada lesen, bila kata dia memecah rahsia, lesen dia boleh ditarik oleh lembaga kaunselor. Itu adalah etika dalam sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang kaunselor. Okey, terjawab soalan tu? Ya. Okey, boleh? Okey, boleh? Okey. 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 Okey, perkara ni memang sedang hangat diperbincangan. Sebab ini pun masuk ke peringkat JAKIM dan sebagainya. Benda-benda macam tu lah. Cuma macam ni, kita nak nasihat orang yang tak nak menerima keadaan diri dia, sebenarnya benda ni adalah subjektif. Saya sebagai seorang kaunselor, saya berhadapan, sebab saya berhadapan dengan banyak klien, dan saya tak terkejut, tuan-tuan dan puan-puan, bila kata ada satu isu, klien tu dia directly pada saya, dia kata saya suka sejenis. Macam mana yang saya nak buat? Bagi saya satu soalan yang baik.
Sebab kalau dia jumpa kita, bermakna dia nak ada perubahan. Berbeza dengan kita mencari dan kita nak memujuk dia. That's why lah counselling itu berbeza dengan aspek kita mencari pula. Kita bukan mencari kesalahan. Kita sebagai seorang kaunselor, bila kata dia luah macam tu, kita layan dulu. Kita layan dulu, oh dia ni, oh macam mana. Okey, bila kata dia satu terms, okey, manusia ni bila dia luah, baru dia akan insight tu akan berlaku. Bila kata dia rasa sebenarnya saya tahu yang tu tak bagus, yang tu dosa. Masa tu lah, bila dia cakap tu lah baru kita akan tangkap itu. Kita tak boleh nak cerita, oh jangan jadi macam tu, hukum, berdosa dan sebagainya. Of course dia tahu, manusia dia tahu. Kalau kita sembang lah beragama dengan orang macam ni, entah dia lebih pandai pada kita. Saya tak terkejut tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita bersembang beragama, hari ini orang Cina pun kalau kita sembang beragama, dia lebih pandai pada kita. Cuma Allah tak bagi hidayah lah untuk dia meluk Islam. Jadi kita jangan rasa kita ni Islam, kita boleh nasihat orang sembarangan. Tak boleh. Kita boleh nasihat tu apabila orang tu dia nak menerima nasihat kita. Tapi kita sebagai seorang kaunselor, yang penting sekali adalah konsep kita, jangan kita menghakimi dia. Oh, buat yang ni berdosa. Of course memang berdosa. Kita bukan ustaz yang kita nak letakkan ni. Kita manusia yang biasa, yang kita tak boleh nak menghukum orang ni syurga dan pahala. Itu satu benda yang tak baik. Kita kena letak, kita layan. First kita layan. Oh, saya suka ni. Tapi itulah, saya pun bimbang juga. Saya macam mana? Okey, isunya ada dia directly pada saya. Saya katakan satu lah. Macam mana, tapi dah 3 sesi lah saya buat dengan dia. First sesi tu dia cerita dia suka ni macam mana. Okey, saya layan. First layan. Kita jangan terus kita kata potong ni, tak. Sampai sesi yang ketiga pun saya masuk. Okey, macam mana tuan, saya masih lagi suka. Tapi hukum Islam memang tak boleh. Apa dia tanya, macam mana yang saya dah buat dalam bulan puasa ni adalah langkah yang terbaik untuk kita muhasabah balik. Kita bagi jalan. Okey, macam ni. Dia termaduk. Jadi dia lah yang akan memilih jawapan itu. Bukan kita letakkan satu kesalahan ni, jadi dia akan benci. Bukan dia benci kita, malah dia benci Islam. Jadi apa yang paling penting adalah kita letakkan, okey, macam ni Islam nak ni. Islam adalah macam apa? Kita bagi nampak jalan dia. Dia yang pilih. Andai kata dia tak ada perubahan, itu adalah takdir Allah. Allah yang layak je untuk bagi kesedaran, bukan kita. Kita manusia yang lemah. Kita hanya berusaha untuk membimbing dia, untuk mencari jalan dia supaya dia berbalik-balik kepada nilai kehidupan yang hakiki. Itu yang paling terbaik. Tetapi jangan kita menghukum dia. Bagi saya, that's why kita hukumlah hari ini orang dah mula jauh dengan Islam. Islam bukan agama yang menghantam, bukan agama yang kita mencerca orang, tetapi Islam memulihkan semangat, membantu, membimbing, dan kesedaran tu adalah letaknya daripada Allah SWT. Okey, boleh terjawab? Okey, Alhamdulillah. Jadi ya. Ya. Okey, Cik Muhammad Mahdi, sekali lagi saya nak alak-alukan saya wawarkan mana-mana peserta yang nak berhubung dengan saya boleh dapatkan nombor telefon 013 828 0971. Okey, 013 828 0971 untuk kita berkongsi ilmu dan kepakaran dari aspek kaunseling. Dan insya-Allah saya sedia untuk membantu. Dan sekali lagi, ilmu ni adalah milik Allah dan saya sebagai hamba-Nya wajib untuk menyebarkan. Ilmu melalui verbal satu dan ilmu melalui buku. Dan dapatkanlah buku daripada saya. Okey, itu saja.
Oh, ada soalan. Okey. Okey ke, boleh boleh. Okey. Okey. Kalau kita berkawan dengan orang positif, kita akan jadi positif lah. Itu. Kebenaran dia sebenarnya of course lah, memang benar lah. Kalau kita, kalau contohnya lah, kalau kita berkawan dengan ni lah, kan biasa kita dengar kan, penjual apa, minyak wangi, bila kata kita, walaupun kita tak beli, tapi kita berkawan dengan dia, wangi tu lekat juga pada kita. Tapi kalau kata kita berkawan dengan orang yang menghisap rokok, asap rokok tu pun lekat dengan kita walaupun kita tak isap rokok. Jadi dalam senario hari ini, masyarakat yang positif terbina daripada akhlak yang positif. Akhlak itu sebenarnya berpunca daripada ilmu. Apabila kita punya ilmu yang tinggi, bermakna kita akan membentuk akhlak yang baik. Bezanya apabila kita berkawan dengan orang yang kurangnya ilmu tetapi banyak yang bergosip. That's why lah, gosip itu sebenarnya ilmu yang tidak ada bukti. Seperti mana tuan tanya tadi lah tentang apa buktinya, bagi saya bukti yang paling hakiki adalah tengok pada diri kita. Kalau kita berkawan, kalau kita tengoklah dalam environment kita, contoh kita duduk dalam environment tempat rumah sting garden, rumah tinggal dengan rumah yang elit. Jadi pemikiran orang yang kaya dengan pemikiran orang yang miskin tu berlainan. So itu yang saya kata environment dia. Pemikiran tu mencorak kehidupan. Bila kita nak jadi yang positif, kita perlu ada ilmu. Tidak ada apa-apa benda walaupun kita buat sebaik mungkin, tetapi bila tidak ada ilmu, kita akan merosakkan benda yang positif. Ilmu tu saya kata. Okey. Boleh terjawab Okey. Allah. Ya. Amin. Ayo. Okey.